Okay, kita boleh lihat ni soalan dia. Okay, kita nak cari nilai Y. Okay, kat sini kita ada 2 markah tau. So, ini sebenarnya free mark kerana kita menggunakan kalkulator sahaja. Okay, kita lihat. Persamaan dia X kuasa 3 tolak 5X tolak 12. Kita masukkan dia dekat dalam kalkulator. Okay. So, dia kata apa? X kuasa 3. Nampak? X kuasa 3. Okay, so dekat mana X kuasa 3? Kita nampak tak ada warna ni? Kat sini ada warna pink color X kan? So, kita letakkan alpha sebab dia nak pink color. So, alpha. Tekan yang X ni. So, kita dapat X kan? Okay. So, X kuasa 3. Ya, X kuasa 3. So, kita letakkan kuasa 3. Kat sini warna kuning. So, warna kuning kita letakkan shift kuasa 3. So, kita dapat dah shift kuasa 3. Tolak 5X. Okey, kita nampak tolak 5X. Kita letakkan. Tolak 5. Lepas tu X ni warna pink kan. So, kita letakkan alpha X. Dapat ni. Lepas tu kita nak tolak 12. Ni ending dia tolak 12. So, tolak. Nampak ni tolak. Okey, tolak 12. Alright. So, dah dapat persamaan ni. Lepas dah dapat ni, samakan, check. Sama. Okey, so kalau sama kita tekan apa? Calculate ni. CALC ni, calculate. So, tekan. Okey, so apa yang kita nampak kat sini, dia kata nak X tu berapa kan? So, kita nampak kat sini tak? Dia kata X tu yang ni, negatif 3. Masukkan dia negatif 3. Negatif 3. Oh, sorry. Nah, negatif 3 cikgu masukkan. Lepas tu sama dengan. Dapat jawapan. Negatif 24. So, negatif 24. Masukkan kat sini. Negatif 24. Okey, so ada lagi satu kat sini. Iaitu yang 2 ni. Okey, 2 ni macam mana nak buat? Kita letakkan the same thing. Calculate balik. Calculate. Okey, nampak X kuasa ni kan? Okey, dia kata negatif 3 kan? Tapi sekarang kita nak apa? 2. Nak 2. So, kita masukkan 2. Tekan 2 je. Tekan 2 sahaja. Tekan 2. Sama dengan, kita dapat jawapan negatif 14. Negatif 14. So, that will be your answer lah. Alright, so kat sini nanti kita kena buat graph. Okey, so dekat sini sebenarnya free mark. Okay, so kat sini kita lihat dia punya pertama sekali kita nak tengok lengkapkan jadual. Okay, dia bagi persamaan ini. Kita nampak tak dia kuasa 3? Kuasa 3 tu dia positif. Kalau nampak positif kan? Positif X kuasa 3. So maksud dia punya graf akan nampak menaik and then dia bentuk macam ni kot. Example like that lah. Okay. So, dia menaik and dia kuasa 3 sebab dia cubic. Okay, it's actually a cubic function. Okay. Alright. So, dekat sini kita dah lengkapkan jadual tadi. Iaitu yang ni tadi. Yang kat sini. Kita dah buat tadi kan. Okay, guna calculator. Okay, lepas tu kita lihat apa lagi yang dia nak. Okay. So, dia kata B. Menggunakan skala. Okay, this one actually very important ya. This word skala. Okay, kena tengok betul-betul tau. Skala dia sangat penting. Kalau skala salah, graf kamu akan terus dapat kosong. So, dia kata 2 cm kepada 1 unit untuk paksi X. Maksud dia apa? Paksi X. Contoh, dia kata paksi X. Okay, tengok paksi X. 1 unit tu 2 cm. 1 unit tu 2 cm. Maksud dia kan, kalau kita letak ni kosong kan? Kat sini ni, yang ni ke sini ni ialah dipanggil 2 cm. Ini ialah 2 cm. Okey. Maksud dia 2 cm kepada 1 unit. Maksud dia 1. Lepas tu 2. Lepas tu 3. Maksud dia selang 1. Dia selang 1. Maksud dia sifir 1. Okey. So, kita lihat pula, dia kata untuk Y. Okay, apa dia kata pasal Y? Okay, let's tengok. Apa dia kata pasal Y? Okay, dia kata Y tu pula
2 cm, ingat tak 2 cm tu ialah kotak tu yang tadi kita letak sini ke sini ni 2 cm. Dia kata nak 5 unit. 5 unit tu bermaksud sifir 5. So maksud dia bila kita letak dia paksi Y, okey, katakan ini kosong kan. So dia nak naik kan. Okey, yang ni ke sini ni mesti 2 cm. Lepas tu kat sini ialah sifir 5. So dia mesti start dengan 5, lepas tu sifir 5 kan. So 5, 10, 15 dan seterusnya. Sebelum cikgu lukis graf, kamu kena pandai melakar dulu. So macam mana kita nak melakar? Okey, kita lihat dekat sebelah ni, kita tengok dulu. Untuk X ni, kita ada negatif, kita ada positif. Negatif dan positif. Bermaksud, kita punya graf perlu ada X. Okey, maksud dia graf kamu, yang Y dia, okey, kita lihat kat sini Kita naikkan. Y dia, kan kita nak tengok X kan. So maksud dia X dia perlu ada positif dan negatif. Dia perlukan ada positif dan negatif. Ingat tau. Okay, what about yang Y ni? Y ni pun kena ada negatif dan positif. Tapi negatif lebih banyak. So kita panjangkan sikit untuk yang Y tu panjang sikit. Kerana negatif tu lagi banyak daripada positif. So kita letakkan ni kena sampai negatif, ada positif juga. So dekat atas ada positif. Bermaksud lakaran graf kamu mesti bentuk begini. Dia perlu dekat tengah of your graph paper. Must be in the center of your graph paper. Okay, you remember your skala tadi? Kita lihat balik tadi. Mana skala dia? Skala untuk paksi X dia apa? Paksi X dia 2 cm 1 unit. 2 cm 1 unit bermaksud, okay, bermaksud 2 cm 1 unit. 2 cm lagi 1, lagi 1. Yang ni negatif 1, negatif 2, negatif 3. Begitu. Okey, lagi kita tengok lagi skala dia. Dia kata 2 cm 5 unit. Bermaksud 2 cm kena letak sifir 5 untuk paksi Y. Kita tengok paksi Y. Bermaksud 2 cm ni, 2 cm ni start dengan sifir 5. Lepas tu sifir 5. Bawah pun sama, sifir 5. Lepas tu sifir 5. Sifir 5. Sampailah kita nak buat sampai 24 kan. So kita buat dia sampai 25. Negatif 25. Okey. Faham kan? Okey. So kat sini dia kata nak 16.7. So kita naikkan dia sampai 20. Boleh? Kita naikkan yang ni Y dia sampai 20. Macam tu. So ini lakaran yang tak cantik lah. Ini lakaran yang kamu conteng kat tepi-tepi kertas. So now kita kena melakar dengan betul menggunakan graph paper. So kita kena guna graph paper. Okay, menggunakan kita punya lakaran tadi ni. Okay, this one. So kita kena lukiskan dekat sini. Okay, so kita letakkan your graph paper. Okay, cikgu naikkan sedikit sekejap Kita naikkan sikit ke atas supaya you nampak secara penuh. Kalau boleh. Okay. So di sini kita melukiskan kita punya graph paper kan. Tadi kita kata kita perlu letak dia di tengah. Okay, kita perlu letak dia dekat tengah. Okay, so let's say I letak dekat tengah sini lah. Sini Okey, turunkan ke bawah. Okey. So, kita namakan yang ni Y lah. Okey. Now, kita nak buat. Tadi kita kira dulu. Dia kata yang benda ni dia nak kat tengah kan? Yang benda ni kat tengah. So, this one 5, 10, 15, 20. Sampai 20 je kan? So, cikgu pun akan macam agak-agak lah. Say this is 20, 20, 20, then 15, then 10, then 5, and then 0. So somewhere here I can do, or you can do down here also can, up to you. But then I already counted, so it's somewhere here. Kita letak kat tengah sini. Okay. So letakkan yang ni X. Alright, so kita letakkan kosong.
Tadi ni 1, yang ni 2, yang ni 3. Okey, yang ni negatif 1. Kat sini negatif 2. Kat sini negatif 3. Panjangkan saja. Kamu punya arrow dia mesti berada sini 1. Yang ni 1. Yang kat sini tak payah arrow. Yang ni tak payah letak arrow, jangan. Yang bawah ni pun jangan. Okey? Okey, sekarang kita letakkan dia punya paksi Y. Paksi Y dia kata 2 cm ialah berapa? Sifir 5 kan? So kita 5, 10, 15, 20. Kat sini negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 and negatif 25. Okay, so we got this already. So sekarang kita kena buat plotting. So kita nak plot Kita lihat kat sini apa dia punya plotting yang kita perlukan. Negatif 3, negatif 24. Okay, so negatif 3 kat sini. Negatif 3 kat sini. This negatif 3. Negatif 24 tu kat bawah ni. Okay, negatif 3, negatif 24. Okay, dekat mana 24 saya? Okay, dekat mana 24 saya? Okay, saya nak explain kat sini dululah. Okay. Okay, yang tadi paksi Y ni, ini 20. Negatif kan? Sini ialah negatif 25, betul? Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Lepas tu 5 kat sini. Okay. So, macam mana dia mengira kat sini? Dia kena selang 2 garisan dan baru dapat negatif 21. 2 garisan baru dapat negatif 22. Negatif 23, negatif 24, lepas tu negatif 25. So, you kena selang 2 garisan. So, contoh sekarang kita nak buat negatif 24. Betul? Negatif 24. So, kita kena buat apa? Kita kena selang ke atas 2 kali dapat negatif 24. Selang 2 kali ke atas. So, saya letakkan kat sini. Selang 2 kali. So, selang 2 kali kat sini. This one is negative 24. Okay. Then, you pergi ke negatif 3 ke bawah. Atas 2 kali kat sini. Okay, kita letak pangkal. Letak pangkal jangan kecil sangat, jangan besar sangat. Medium size macam ni. Sebab cikgu kamu nak mark, dia kena mark dekat sini. Okay. So, kita continue lagi. Okay, kita continue lagi. Dia kata apa? Negatif 2, negatif 10. So, negatif 2, negatif 10 senang. Kita letak sini saja. Then we have negatif 1, negatif 8. So, negatif 1, negatif 8 kat mana? So, kita kira lagi. Yang ni selang 2. Okay, kita selang 2. Kita dapat 6. Selang 2, kita dapat 7. Selang 2, kita dapat 8. So, kat sini So, negatif 8 ni kat sini. Okay, so negatif 1 kat sini. So, you pun plot sekali. Okay. So, dah dapat ni. Nah, next one. Kosong dengan negatif 12. So, kosong negatif 12. Kosong negatif 12 kat sini. Negatif 10. Negatif 11 tu kena selang 2. Selang 2 lagi is negatif 12. Ini negatif 12 Pangkal kat sini. Alright, so next one. 1 and negatif 16. 1 and negatif 16. 1. Negatif 16 all the way down. All the way down. 15 kat sini. 15. Negatif 16 kat bawah ni. 2 line ke bawah. Okay. Lepas tu 2. Negatif 14 pula. So 2 negatif 14. Ini negatif 15. So kat atas ni 2 kali. So kat sini. Okay, dan next one kita ada 3, 3, kosong. Kosong So, 3, kosong. Oh, kita ada lagi satu. Nampak tak ini? 3.6. Kita ada lagi satu. Okay, so kat sini cikgu kita kena apa? Kita kena panjangkan lagi. Kita padam sahaja. Letakkan dia, arrow dia panjang sikit sampai sini. Okay, jangan keluar daripada line. Saya letak X kat sini je. Kat sini kita letakkan 4. Okey.
Lepas tu kita nampak tak ni kata 3.6. 3.6 dia dekat mana? 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. Kat sini lah. Di sana 3.6. Okay. 3.6 tu dia kena letak 16.7. 16.7. So dekat mana 16? Okay, kita naikkan atas. 16 kat sini. Kita lihat. Ni 15. Selang 2 kita dapat 16. So 16 kan? 16, ini 16 tau. Kat sini 16.5. Lepas tu selang 2 kita dapat 17. So 16.5 dekat atas dia sebab dia nak 16.7. Maka dia berada di sini. Ni 15, 16, 16.5 dan dekat sini. Okey. Cuba lihat dengan dekat sikit. Nampak tak? Dia berada di antara dua line ni. Okay, so kena careful. Yang ni jangan conteng dekat graph paper ni. Cikgu nak bagi tahu sahaja. Okay. Kita dah. Ini boleh padam. Tak perlu dah. Ini semua tak cantik. Alright. So now you have to draw your graph. Okay, so nak draw graph, actually what you do is, if you could see my TikTok that went a little bit funny where I scribble the whole thing because this is the problem for students nak lukis graph dengan nice, okay? So I'm not saying that teacher is very smooth, but I tried lah. I always try to do the best. So we also try to do the best. So what we're going to do is, you take a pencil here. We're going to start with this here. So you start the pencil kat sini. Lepas tu, pencil letak sini, mata letak sini. Ini mata kamu. This is your eye. Okay, so pencil letak mana? Pencil letak sini. Ini mata kamu. So pencil kamu akan pergi ke tempat mata kamu. Okay, so kita steady Mata letak sini. Kita letak situ. Kita pergi. Okay. Then you can rest. You boleh rest dulu. Tak apa, rest, relax. Okay. Okay, so dari sini kita nak pusing ke sini. Okay, lepas tu kita pusingkan, dia turun ke sini. Pusingkan, kita letak sini. Okay. Then kita adjust lah. This one go here. Okay, this one go up. Okay, and the last one, this one, you want to go up. Alright. So this is your graph. Alright, this is your graph. Okay, so basically kat sini kita akan mendapat markah dah. Okay, so don't worry. Yang ini should be able to get your 4 marks. Ini 4 markah kat sini. So kita 4 markah. 4 markah. Okay. So sekarang cikgu nak buat soalan yang seterusnya pula. Okay, kita nak tengok pula ni. Dia kata cari nilai X apabila Y ialah 10. Y ialah 10. Cari nilai X apabila Y ialah 10. Okay, menggunakan graf kamu tau. So, Y ialah 10. Mana 10 dia? Y 10. Y 10 kat sini. Mana dia? Kat sini kan? Y 10 kat sini. So, kamu nampak tak? Ada graf ke kat sini? Tak ada. Ada graf tak kat sini? Ada. So, kita letakkan Y 10. Letakkan garis putus-putus. Putus and putus and putus. And then, when we stop here, you go down. Okay, so you go down. Okay, so I got here 3.4. Dapat sini 3.4. So, cikgu pun akan tulis dekat jawapan dia. Okay. So, cikgu pun tulis ini apa? 3.4. Like that. Ding. Okay. So, now kita lihat the next one. Okay, this one here. What is the second question? Second question kat sini dia kata,
nilai Y apabila X ialah negatif 2.5. Okey, negatif 2.5 untuk X ya. Kita nak cari nilai Y. Negatif 2.5. Ingat, negatif 2.5 untuk X. Okey. So now let's look. X here. Negatif 2.5. So it's here, right? Negatif 2.5 kat sini. Okey, so tengok atas ni ada benda ke kat sini? Tak ada. So dekat bawah ni ada benda tak? Ada. So kita buat garisan dia ke bawah. Buat garisan putus-putus saja. Garisan putus-putus. Okey. And then kita stop dekat sini kan? Then kita buat garisan putus lagi. Sampai kita dapat nilai Y dia dekat paksi Y. Okey, kita dapat apa kat sini? Ini ialah negatif 16. Nampak tak? Dia 2 ke bawah tu negatif 15 dan negatif 16. So, kita dapat negatif 16 kat sini. Okey, so kita tuliskan jawapan. Negatif 16. Alright, so kat sini kita dapat 2 markah dah. 1 markah, 1 markah. Alright. Dah. Okey, so sekarang nak pergi kepada soalan D. Kita nak pergi kepada soalan D. Okay, dekat mana soalan D kita? Okay, kita lihat. Okay, soalan D ni you kena fokus sikit ya. So cikgu akan letakkan dekat sikit. Alright. So kita lihat kat sini. Kita nampak tak yang bahagian ni? Nampak kan? Kalau nampak, boleh tak kita tulis balik? Okay, so cikgu tulis balik tau. Cikgu tulis balik tau. So cikgu tulis kat sini. Y sama dengan X kuasa 3 tolak 5 X tolak 12. Okay, so the first thing, kalau you nampak soalan D ni, kamu kena ambil persamaan di atas ni, lepas tu you salin dia dulu. Salin je dulu. Okay, lepas tu, kamu nampak tak bahagian D ni? Nampak bahagian D ni? Okay, bahagian D ni, dia bagi lagi satu persamaan kan ini? Persamaan lagi satu. Persamaan ini boleh tak you susun. Korang nampak equals 0 kan? Kita susun dekat sini. Equals ni equals 0. Nampak? Okay, so kita susun. Susun kat bawah dia je. Lepas tu yang lain kita salin. X kuasa 3. Nampak? Negatif 13X tambah 4. X kuasa 3 kita letak kat bawah ni. X kuasa 3. Susun sama kan? Cantik. Next one. Negatif 13X tambah 4. So, negatif 13X tambah 4. Okay, so sekarang kita kena selesaikan menggunakan cara penghapusan. Sebab susunan dia cantik gila. Cantik. Up and down semua sama. So, kalau sama, kita guna cara penghapusan. In English, we are using elimination process. Okay, so how to eliminate? Okay, now we have to check. Yang negatif, yang X kuasa 3 ni, X kuasa 3 dengan X kuasa 3 ni boleh kita tolak dapat kosong tak? Boleh. So, boleh tak kita tolakkan je? So, jom kita tolakkan. Kalau tolak ni dapat kosong kan, dah hapus. So, boleh tak semua kena tolak lah? Kalau yang ini tolak, semua tolak. Kita kena tolak. So, yang ni kita dah hapus. Dah tak ada. Yang ni, Y tolak kosong, dapat Y. Sama dengan. Negatif 5 tolak negatif 13. Tak tahu guna kalkulator. Kalau tahu terus dapat jawapan. Dapat 8x kan. Tapi kalau tak tahu gunalah yang ni. Guna kalkulator. Okay. So negatif 5. Negatif 13. Kita dapat positif 8x. Okay. Negatif 12 tolak positif 4. Negatif 12 tolak positif 4. Kita dapat negatif 16. So, bila kamu dah ada ni, kamu tak boleh dapat apa-apa lagi. Kamu kena, dia kata apa dalam bahagian D ni? Dia suruh kamu lukis, draw the line. Kita kena lukis garisan ini. Macam mana kita nak lukis garisan ini? Kita buatkan jadual sendiri tau. Ini kena buat sendiri tau. So, ingat steps dia. First, letak X, letak Y. Lepas tu letakkan 3 titik. So, yang ini, yang X ni, you kena letak kamu punya nilai sendiri juga. Okay, tapi macam mana nak letak? Kita lihat kat sini. Nilai X dia. Cuba lihat dekat sini. This one. Nilai X dia kat sini.
Apa yang dia ada? Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 3.6. Okay, so ambil. Okay, cikgu nak explain kat sini ya. Kita nak ambil yang nilai mana. Okay, ambil nilai yang depan ni. Ambil nilai kat tengah. Ambil nilai kat belakang. Tapi kat belakang ni tak cantik. Nampak 3.6 ni macam pelik kan. Ambil lah 3. Ambil mana-mana kat sini. Tapi ambil lah yang satu depan, satu tengah, satu belakang sikit. So, kita ada 3 tau. So, apa yang kita akan ambil? Negatif 3, 0, 3. Nampak? Okay, so kita akan ambil negatif 3, 0, 3. So, kita letak sini. Negatif 3, 0, 3. Okay. Negatif 3, 0, 3. Okay, bila dah dapat kat sini, kita masukkan dalam kalkulator kamu macam tadi. Okay, masukkan kalkulator kamu macam tadi. Okay. On kan, kita letakkan apa ni? 8x tolak 16. Kita letak apa? 8x tolak apa ni? 16. Letak apa? Calculate. C-A-L-C. Calculate. Nampak tak dia kata x apa? X tu apa? Negatif 3. Masukkan. Negatif 3. Jawapan? Negatif 40. Negatif 40. Okay, so kita dapat kat sini. Negatif 40. Letak lagi, calculate. 0. Negatif 16. Yang 3 ni pula, calculate. 3. 8. Dapat 8. Okay? Okay, now. Korang jangan macam takut tau. Okay, kita tengok Suddenly kan, bila you tengok kat sini. Kalau you tengok kat sini. Kamu nampak tak dekat sini? Yang Y dia negatif 40. Tapi kat sini korang ada negatif 40 ke? Alamak, tak ada cikgu. Macam mana? Kalau you turun ke bawah, 30, 35, 40. Alamak, 40 kat bawah ni. Okay. So, ada masalah kan? Kalau ada masalah, apa you boleh buat? Kamu boleh tukar je. Mana-mana yang kamu nak. Negatif 3 tu terlalu ke bawah. Letaklah negatif 2. So, kita pun adjust balik. Calculate. Kalau negatif 2 dapat apa? Negatif 32. Negatif 32. Kalau tak nak, kamu boleh buat calculate negatif 1 pun boleh. Sebab 32 pun tak ada kan? Okey, so jangan takut. Letak negatif 1 pula. Ada negatif 24. Okey, boleh kita ambil negatif apa? Kita ambil apa? Kita tukar jadi negatif 1. Okey, so kita letak negatif 1. So letak sini negatif 24. Alright. Okay, so dekat sini kita letakkan dia punya garisan. I know it's like try and error kan. Okay. So sekarang kita nak lihat. Nak guna. Oh yo, hujan lebat. Okay, so sekarang kita nak buat apa ni? Kita tengok. Negatif 1, negatif 24. Negatif 1. Negatif 1, negatif 24 kat bawah ni. Okay. So, negatif 1, negatif 24 kat sini. Okay. Next one. 0, negatif 16. 0, negatif 16. So, 0, negatif 16 kat sini. Okay. And then we have another one. 3, 8. 3, 8. So, mana 3? 3, 8. 5, 6, 7, 8 kat sini. Okey, kat sini. So, apa kita buat? Kita ambil ruler. Okey, kita ambil ruler. Ruler cikgu jatuh. Okey, so kita letak sini. Letak sini. Panjangkan. Okey, and then turun ke bawah. Make sure dia straight lah. Guna ruler. Jangan guna freehand. Guna ruler. Okey, panjangkan lagi. Sebab ni tak kena dekat dia punya garisan tadi. Panjangkan lagi. Alright. Okey, so bila kita dah dapat benda ni, kita tuliskan. Tuliskan dia punya graf nama. Nama graf dia apa tadi? Y sama dengan 8X tolak 16. So, kita tulis kat sini lah. Mana-mana kamu nak. Mana tulis kat bawah pun boleh. Okay, so Y sama dengan apa ni? 8X tolak 16.
Okay, bila cikgu kamu nampak benda ni, kamu dah dapat 1 markah tau. Okay, so tulis dalam kamu punya graph paper. Okay, lepas tu buat satu garisan lurus. Alright. And then kita lihat apa yang dia nak dekat sini. Dia kata, nyatakan nilai-nilai X. Maksudnya, garisan yang kita buat ni kan. Tengok, garisan yang kita buat ni. Mana yang kena ataupun sentuh dengan cubic graph ni. Graph yang cubic tadi ni, dengan garis lurus ni, mana dia kena? Dia kena dekat 2 tempat sini. Sini dengan sini. So, dia kena dekat sini. Dengan sini kan. So, kita kena dapatkan dia punya nilai-nilai X. X tu dekat bawah sini. So, kita turunkan dia punya garisan. Kita tengok. Okey, dapat apa kat sini? Turun ke bawah. Dapat apa? Kat sini ialah apa ni? 3.5. Ini 3.5. 3.5. Sorry, benda ni jadi pening kan? Okay, so kita tengok kat sini. Daripada graf kamu, kamu should get 3.5 kat sini. 3.5. Okay, 3.5 kita tuliskan dekat dalam jawapan. So, X tadi ya, 3.5. Okay, ada lagi satu jawapan. Dekat belah sini. Kat sini tadi. Tengok X dia kat mana. This one to here. Yang ni ialah 0.1, 0.2, 0.3. 0.3. Okay, so kat sini dah dapat 2 markah. Alright. So 2 markah, 2 markah, 2 markah ke atas. 2, 4 and 6. Okay, lepas tu campur lagi dengan kamu punya bahagian sini. Ni pun ada. Dapat markah.